Saya akan menjadi antara individu pertama untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini akan diikuti dengan petugas barisan hadapan ataupun frontliners sebelum diberikan kepada kumpulan sasar, iaitu kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, mereka yang mengidap penyakit tidak berjangkit NCD dan penyakit saluran pernafasan kronik. Ramai kini sedikit lega apabila vaksin COVID-19 dah ada. Tapi macam biasalah, semua isu pun ada je masalah. Selamat ke tidak? Berkesan ke tak? Halal ke ni? Pfizer, AstraZeneca. Dan akan datang mungkin Sinovac, CanSino, Gamaleya. Kenapa Februari boleh dapat? Kenapa bukan semua boleh dapat? Semua ini dalam topik at 7 minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Midi Salih dalam satu lagi episod Topik at 7. Dan kali ini kita membincangkan sesuatu yang semakin hangat diperdebatkan kebelakangan ini ketika kita semua mengimpikan dunia pulih daripada pandemik. Dan bersama saya di studio ialah pakar perubatan keluarga Medical Mythbuster Malaysia, Dr. Sakinah Sulong. Selamat datang ke Topik at 7, Doktor. Terima kasih. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama-sama kami jauh datangnya dari Johor Bahru. Terima kasih juga pihak NTV7 kerana menjemput kami Medical Mythbuster Malaysia ke studio hari ini. Baiklah. Okey, Doktor. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah sebelum ini menyebut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil tempoh 90 hingga 120 hari untuk membuat penilaian ke atas vaksin Pfizer. Dari segi penilaian ni, Doktor, ya, dari segi kualiti, dari segi keselamatan dan dari segi keberkesanannya. Adakah ini sememangnya menjadi piawaian atau standard? Sesuatu vaksin itu perlu tempoh lebih 90 hari untuk tunggu kelulusan sebelum kita boleh gunakan. Okey, saya nak tanya Doktor, ini berlaku di Malaysia sahaja dan kenapa? Kalau berlaku di Malaysia je, kenapa? Okey, sebenarnya bukan hanya di Malaysia. Sebenarnya kalau sebab di Malaysia kita ada badan yang kita panggil NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Board, ya, yang sebenarnya yang meneliti ataupun mengkaji keselamatan, keberkesanan sesuatu vaksin sebelum dibawa masuk ke Malaysia. Tapi kalau dekat negara luar, contoh macam USA, mereka ada FDA. So badan ni yang akan yang menilai sama ada sesuatu vaksin tu bila adakah ia sesuai, adakah ia berkesan, adakah ia selamat sebelum ia dibawa masuk ke dalam sesuatu negara, ke sesebuah negara. Jadi untuk Malaysia kita ada NPRA. Jadi ia bukan hanya berlaku dekat Malaysia sahaja, ia berlaku di banyak negara, ya, dan memang ada salah satu cara untuk kerajaan ataupun pihak berwajib memastikan setiap vaksin yang dibawa masuk di Malaysia memang telah terbukti keberkesanannya dan juga dari segi keselamatannya. Dan maksud saya tadi, prosedur ini berlainan antara sesebuah negara? Ya, mungkin ia berlainan, tetapi secara kasarnya memang ada badan yang bertugas ataupun bertanggungjawab untuk memastikan keberkesanan dan keselamatan sesuatu vaksin. Dan saya kira masa yang diambil oleh kerajaan dari segi 90 hari ke 120 hari itu adalah waktu yang terbaik, tempoh yang terbaik. Betul? Okey. Sebenarnya dalam kebanyakan vaksin yang lain sebelum ini, ia mungkin mengambil tempoh yang masa yang lebih lama. Mungkin 4 bulan hingga 6 bulan, ya, bergantung kepada jawatan kuasa tersebut, yang menilai. Tetapi dalam hal isu vaksin COVID-19 ni, contoh dalam Pfizer lah, vaksin oleh Pfizer ni, tempoh itu telah dipendekkan sedikit. 90 hingga 120 hari bekerja. Ya, ini memandangkan keadaan negara kita yang sedang mengalami pandemik, ya, jadi keperluan itu sangat kritikal. Jadi tempoh penilaian itu terpaksa dipendekkan tanpa menjejaskan
mutu penilaian yang dilakukan oleh badan berkenaan. Okey. Itu penerangan doktor berkenaan kenapa kerajaan menetapkan sesuatu tempoh masa itu sebelum kita boleh gunakan vaksin tersebut. Benar, doktor. Kami juga sempat dapatkan pandangan kumpulan aktif vaksin ataupun anti-vax, doktor, ya. Okey. Dan kenapa mereka perlu takut jika kerajaan dah buat kajian dan analisa keselamatan vaksin? Ikuti jawapannya. Perkara yang saya rasa dalam tindakan kerajaan pada hari ini adalah mereka agak berlebihan. Mereka agak berlebihan dalam konteks mengawal jangkitan. Kerana berdasarkan pembacaan dan juga komunikasi saya dengan doktor-doktor yang mempunyai pandangan sebaliknya tentang COVID. COVID adalah salah satu bentuk virus yang bersifat flu, yang bersifat selsema, yang mana sistem imuniti manusia boleh hadapi jangkitan ini dengan penjagaan yang berterusan dan tanpa memerlukan sebarang ubat. Sehingga pada hari ini memang tiada satu ubat untuk mengawal jangkitan antiviral daripada virus COVID-19 seperti mana jangkitan virus seperti sebelum ini. Ada dua perkara yang berbeza di situ antara jangkitan dan juga mengawal penyakit. Jadi langkah yang kita buat sekarang ini adalah di peringkat kerajaan, mereka menganggap mereka lebih tahu tentang jangkitan tersebut dan orang ramai hanya perlu mengikut apa yang telah mereka putuskan. Dan orang ramai berada dalam keadaan yang mana mereka tidak mengetahui dengan lebih banyak adakah usaha di peringkat kerajaan tersebut berkesan ataupun tidak. Kerajaan pastinya antara pihak yang mempunyai data pertama, first hand data untuk diakses dan juga mempunyai data-data daripada makmal kajian yang mengkaji jangkitan ini. Mereka lebih tahu sama ada penyakit ini ataupun virus ini cukup berbisa, berbahaya atau sebenarnya yang kita risaukan adalah jangkitan. Baiklah, itulah tadi, doktor, ya. Saya difahamkan Encik Muhammad Zaki berhujah menerusi pengalamannya sendiri yang melibatkan anak pertamanya yang mengambil suntikan vaksin. Komen doktor terhadap pandangan X itu? Okey, setelah mendengar pandangan anti vaksin tersebut, saya rasa ada beberapa perkara yang saya perlu tegur lah. Pertama, dia kata KKM lebih tahu. Of course KKM lebih tahu sebab KKM adalah badan berautoriti dalam bidang kesihatan di negara kita. KKM bukan sahaja bertanggungjawab kepada rawatan penyakit tetapi dalam aspek pengawalan ataupun pencegahan penyakit juga. Jadi memang you have to trust the KKM as the authorized body in Malaysia. Atas sebab itu, kenapa anda perlu percayakan pada KKM? Sebab mereka KKM ada data dan KKM mempunyai tenaga kepakaran di mana pakar-pakar ini telah meneliti dari segi jangkitan COVID dan memang salah untuk menyamakan jangkitan COVID dengan sesama biasa. Ya, sebab setakat ini hingga ke hari ini angka kematian yang dicatatkan oleh COVID di seluruh dunia meningkat sampai melebihi 1.7 juta. Yang terkorban. Even di Malaysia sendiri 466 kalau saya tak silap, betulkan saya. Jadi ini adalah korban nyawa yang disebabkan oleh COVID. Dalam masa setahun ia mula dijumpai. COVID mula dijumpai Disember 2019 di China. Dalam masa setahun ia telah mengorbankan sebegitu banyak nyawa. Saya rasa anti-vaksin ini dia ada isu dengan trust kepada authorized body. Mereka tak percaya dengan kenyataan KKM dan mereka membuat pemahaman mereka sendiri, penilaian mereka sendiri. Perlu diingat juga COVID-19 ni dia memang kita perlu cegah. Memang betul dia tak ada rawatan. Atas sebab itu kita kena cegah. So, apa yang kerajaan buat ialah sebenarnya satu kaedah pencegahan. Sebab kita punya tanggungjawab KKM ialah mengurangkan jangkitan tu berlaku. Bukan dengan mengambil risiko, biarlah pesakit tu kena dan kemudian kita tengok chances dia berapa banyak, adakah dia mampu melakukannya. Sebab anti-vax pun cakap dia tak ada rawatan. So are you taking chances on people's life? Itu satu kerisauan. So
menjadi tanggungjawab KKM untuk mencegah. Prevention is always better than cure. Saya tertarik tadi dengan statement doktor berkenaan dengan fungsi KKM itu sendiri sebagai authorized body. Yes. Bila, kalaulah doktor bercakap KKM itu sebagai badan yang bertanggungjawab, okay? Seperti kita tahu, Malaysia sekarang doktor, ya, dia beli beberapa jenis vaksin COVID-19 dari beberapa syarikat pengeluar. Okay. Bukan satu sahaja. Kenapa tak beli satu sahaja vaksin? Mungkin dari segi Pfizer saja contohnya. Okey. Saya rasa sekarang dalam isu pandemik, ya, di mana tiada negara yang saya rasa selamat daripada wabak ni, memang isu bekalan vaksin akan jadi satu masalah yang besar. Ya, atas sebab itu kita kata negara kita tidak boleh mengambil risiko dengan bergantung pada satu jenis vaksin saja untuk dibawa masuk. Jadi kita perlu membuat tempahan ataupun mendapatkan vaksin daripada beberapa syarikat supaya lebih ramai kita punya rakyat akan menerima vaksin, bukan terhad kepada sebilangan. Sebab contohnya katakan Pfizer, dia hanya mampu membekalkan lebih kurang 30% daripada population kita. Jadi bagaimana dengan 70% lagi rakyat kita yang tidak dapat menerima vaksin? Jadi itulah sebabnya kenapa KKM terpaksa mendapatkan vaksin daripada beberapa syarikat. Okey doktor, banyak lagi kita nak bincangkan sebenarnya, betul doktor? Betul. Okey, doktor pun nampaknya bersemangat, ya, untuk berkongsi pandangan beliau dengan kita. Baiklah, apa kata doktor kalau kita saksikan dulu kata-kata netizen, dan kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Saya tidak menolak SOP, saya tidak menolak langkah kawalan pergerakan, tapi pada saya kita perlu lebih proaktif dan tidak terlalu paranoid dengan apa yang kita alami sekarang. Kita dah ada banyak jangkitan sebelum ini, dan jangkitan sebelum ini pun sebenarnya kita tidak mengamalkan langkah-langkah yang kita ada pada hari ini. Adakah kita perlu kekal dengan langkah kawalan ini, ataupun kita perlu lebih fokus mendidik masyarakat macam mana untuk mereka membina daya imuniti dan daya tahan terhadap penyakit. Persoalan penggunaan suplemen seperti mana vitamin C, vitamin D3, sumber-sumber magnesium untuk perjalanan fungsi tubuh dengan baik perlu dikupas dengan lebih mendalam. Persoalan imuniti tidak dibincangkan dengan meluas, dan apa yang kita tekankan pada hari ini adalah pertandingan ataupun perbalahan dengan virus yang mana kita sendiri tidak mampu untuk kawal sejauh mana ia merebak, dan yang makin terjejas adalah hidup kita sendiri, ahli masyarakat, daripada tindakan kita sendiri, bukan daripada virus sebenarnya. Kembali dalam topik yang 7. Itu tadi pandangan yang dilontarkan anti-vax yang berpendapat membina imuniti badan itu lebih penting daripada berbalah dengan virus. Doktor, bercakap tentang vaksin ini, ramai sebenarnya yang takut, bimbang dengan kesan sampingan. Ada yang ada alahan, ada yang pening, dan yang paling serius setakat ni ada yang sampai pingsan. Adakah ini memang kesan sampingan secara umum ataupun in general, atau ia bergantung kepada individu itu sendiri? Okey. Mungkin saya cakap sikit pasal kenyataan anti-vaksin tadi yang menyatakan kita tak perlu berbalah dengan virus. Memang pun, sebab tu kita nak cegah. Okay. Dan cara pencegahan kita dengan penghasilan vaksin ni sebenarnya kita mengaruh ataupun memasukkan satu bahan di mana bila vaksin tu masuk dalam badan, dia mengaruh sistem imuniti badan kita sendiri secara aktif untuk menghasilkan antibodi terhadap virus berkenaan. Jadi sebenarnya kita tak bergaduh pun dengan virus tu.
Memang tak bergaduh pun. Dan kemudian dia menyebut tentang penggunaan suplemen. Sebenarnya penggunaan suplemen tidak pernah dibuktikan boleh mencegah penyakit berjangkit. Dan bila anti vaksin tadi menyebut tentang, dia kata banyak penyakit sebelum ini, tetapi kenapa seolah-olah kita macam tak paranoid. Kita kena tengok betapa besarnya ataupun betapa seriusnya sesuatu jangkitan itu berbeza mengikut kumannya. Contoh macam saya kata, kalau penyakit denggi, dia berjangkit melalui nyamuk. Ya, berbanding dengan COVID, dia macam mana ia berjangkit melalui udara. Jadi even you duduk dekat pun you dah boleh kena jangkitan. Itu perbezaan kita kata penyakit. Dan kita tengok pun memang COVID telah mengorbankan banyak nyawa. Dengan melakukan PKP pun negara kita masih juga kita kata melihat korban nyawa. Cuba kita fikirkan kalau kita tidak mengamal apa-apa langkah berkenaan dengan sistem imuniti badan. Ada orang silap, dia kata kalau berkenaan dengan COVID ni, dia kata kalau sistem imuniti badan bagus, orang tu tak terkesan oleh COVID. Itu sebenarnya tak benar, sebab dalam isu penyakit jangkitan COVID ni, kita ada satu fenomena yang kita panggil cytokine syndrome, ya, cytokine storm, di mana body tu bertindak balas secara exaggerated terhadap jangkitan tu. Maksudnya tindak balas imun dia berlebihan. Ini menyebabkan jangkitan tu menjadi lebih teruk. Okey, berkenaan yang kesan sampingan. Setakat ini memang setiap kali sesuatu vaksin baru dihasilkan, memang kita mengamalkan active surveillance, di mana sebarang masalah, terutama masa fasa kita kata fasa ketiga clinical trial, sebarang masalah ataupun sesuatu peristiwa luar biasa yang berlaku selepas vaksin diambil akan direkodkan. Tapi adakah ia berpunca daripada vaksin ataupun ia hanya kebetulan berlaku selepas seseorang itu menerima vaksin? Ia perlu disiasat dan ditentukan oleh pengamal perubatan yang bertauliah. Terutama dalam hal ini, kalau masih dalam clinical trial, ia akan direkodkan, akan dipantau oleh pihak pengeluar vaksin itu. Jadi bila kita cakap ada orang pingsan, ada orang alergi, jadi semua ni kita cakap satu reaksi badan yang sebenarnya boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Tetapi and you never know until you receive the vaksin. Contoh macam seseorang tu dia ada alergi dengan kacang, ya. Dia tak akan tahu yang dia alergi dengan kacang melainkan setelah dia mengambil kacang dan develop reaction to kacang. Tapi harus kita ingat, setakat ini sebarang tindak balas, sebarang kesan yang didapati ataupun yang telah direkodkan itu merupakan masalah-masalah yang tidak kekal. Yang ringan, rata-ratanya ringan, ya, macam sakit kepala, ya, rasa nak demam dan sakit dekat tempat suntikan. That is normal, ya. Kita kata almost normal lah, ya. Sakit dekat tempat suntikan. Jadi sebab tu kita cakap isu keselamatan vaksin ni memang diambil berat oleh pengeluar vaksin dan juga badan autoriti di sesebuah negara. Contoh dalam negara kita KKM lah. Doktor, saya ada soalan. Ini soalan bonus. Saya ada terbaca, vaksin ni dia sampai boleh mempengaruhi genetik kita. Ini saya ada terbaca. Betul tak? Dalam alam bersama dengan doktor malam ni saya tanya. Betul ke? Saya rasa mungkin sebab saya pernah terbaca yang ada kenyataan yang mengatakan vaksin yang menggunakan teknologi mRNA, ini adalah sebenarnya teknologi mRNA ini telah lama wujud, ya. Lebih about 30 years ago, ya, memang dah wujud teknologi ini. Cuma dalam industri penghasilan ataupun dalam proses penghasilan vaksin, ia adalah vaksin pertama yang menggunakan teknologi mRNA. Pfizer, Moderna, ya. So sebenarnya mRNA ini dia hanyalah protein yang bersifat sementara dan dia tidak menembusi nukleus sel badan manusia yang mengandungi DNA. Jadi dia tak kacau DNA manusia. Dia cuma hanya dekat peringkat luar nukleus di cytoplasma. So sebenarnya ia tak mengubah genetik langsung. Dia tak sentuh dan dia bersifat lepas dia mengaruh badan untuk menghasilkan sel badan untuk menghasilkan macam virus tu, dia akan dilupuskan, dia macam degraded
by itself. Dia akan hilang dengan sendiri. Jadi dia tak ada, kita kata, berkumpul dalam badan ke tidak. So dia adalah new teknologi yang saya rasa, bukan new teknologi in vaksin yang saya rasa bagus sebab dia tak menggunakan culture sel hidup. Jadi tak ada isu kata menggunakan sel kizim, menggunakan sel fetus baby ke apa ke, tak ada. Dia tak menggunakan sebarang sel tisu hidup. Harapnya ramailah yang nak vaksin. Doktor, antara pandangan sebahagian besar masyarakat, apa pula? Apa kata pula? Kita dengar pandangan wakil anti-vax. Okey. Mereka yang berada dalam komuniti anti-vaksin, majoritinya adalah mereka yang concern dengan tahap kesihatan anak mereka yang telah mengalami kesampingan tersebut. Mereka telah mengalami beban hidup, mereka telah mengalami pelbagai kesusahan dalam menjaga ahli keluarga mereka yang mengalami perkara itu. Jadi ia bukan satu perkara yang mudah untuk mereka menerima bahan yang berisiko untuk digunakan pada diri mereka ataupun pada ahli mereka sendiri, ahli keluarga mereka sendiri. Jadi masyarakat perlu mengambil berat mengenai perkara ini dan perlu ada sistem pelaporan yang lebih lengkap dan lebih mudah diakses oleh orang ramai. Dan sistem ini perlu disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia jika mereka mahu mencadangkan vaksin COVID-19 diambil oleh ahli masyarakat dengan menyeluruh. Tapi di peringkat ahli anti-vaksin, kami percaya kami boleh menghadapi jangkitan ini dengan baik dan kami telah bersedia sebelum ada jangkitan berlaku lagi. Doktor, kerajaan ada mengumumkan akan beli vaksin ini lebih 80% daripada populasi negara dan beri kepada semua rakyat secara percuma. Adakah kebenaran untuk memberikan atau mengedarkan vaksin ini diberikan kepada hospital kerajaan sahaja atau siapa yang ada duit, dia boleh bayar, dia boleh dapat? Sebab pada pandangan kami, ramai dekat luar sana yang dah tak sabar ni, sanggup guna duit sendiri kalau vaksin itu benar-benar berkesan. Kalau mengikut pengalaman negara-negara luar yang telah menerima vaksin, contoh seperti USA, UK, mereka memang ada kriteria khas untuk penerima vaksin. Contoh individu yang berisiko tinggi, terutama sekali pengamal perubatan, doktor, nurses, mereka ini yang diutamakan ataupun antara individu-individu awal yang mendapat vaksin. Sama ada ia akan dibuka peluang kepada pihak swasta untuk kita kata mendapatkan bekalan vaksin ni. Saya kira itu adalah satu perkara yang belum diputuskan oleh KKM sebab kita masih menunggu penilaian daripada NPRA dan disebabkan oleh bekalan yang terhad, saya rasakan besar kemungkinan KKM mungkin akan mengutamakan pada individu-individu yang berisiko tinggi seperti yang saya katakan tadi. Jadi maksudnya sebab kita ada kerisauan juga. Kita takut nanti yang ada banyak duit saja yang mungkin diutamakan. Bila kita benarkan ia dibeli, vaksin dibeli melalui pihak swasta. Jadi sedangkan matlamat kerajaan ialah untuk cover about 80% of population. Kita bukan apa, doktor. Kita ramai dekat luar sana itu kita tahu, ramai yang excited. Kita bimbang akan berlakunya ketidaktelusan. Mungkin ada golongan yang berkepentingan yang akan ambil kesempatan. Yang bukan, sebenarnya mereka ni bukan golongan pertama, tapi sebab guna kabel, sebab dan ada kepentingan-kepentingan lain dan macam-macam lah. So apa pandangan doktor? Susah soalan ni sebenarnya. Saya rasakan KKM selalunya dalam isu kita kata pembahagian ubat-ubatan ataupun vaksin ni, KKM sebenarnya memang setakat ini memang telus. Contoh vaksin-vaksin dalam National Immunisation Program, memang contoh yang terbaru vaksin pneumokokal, memang kita bagi pada semua kanak-kanak yang layak. So adakah berlaku ketidaktelusan ataupun sebarang penyelewengan, saya tak dapat jawab benda itu. Saya harap tak adalah. Kita mengharapkan agar pelaksanaan sampai sini baik-baik saja. InsyaAllah. Mengikut sistem dan yang berhak dapat, kita utamakan. Betul. Baiklah, terima kasih Dr. Sakinah Sulong kerana bersama dengan topik 7 minggu ini, dan saya pasti
perkongsian doktor tadi akan memberi pemahaman yang lebih jelas kepada penonton di luar sana. Terima kasih sekali doktor ya. Okey, saya pun harap begitulah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita berehat sekali lagi dan kembali selepas ini. Masih bersama Topik at 7, berbicara tentang vaksin COVID-19. Dan kami turut mendapatkan pandangan mereka yang terkesan secara langsung, iaitu bekas pesakit COVID-19 sendiri mengenai suntikan vaksin. Saksikan apa kata mereka. Ramai yang bertanggapan bahawa mungkin ada side effect yang terhadap vaksin ni kan, terutama kepada golongan-golongan yang berisiko tinggi ya, seperti orang tua, kanak-kanak ataupun orang yang mempunyai penyakit ya. Jadi saya berharap kita semua bertenang dan juga saya merasa bahawa pihak KKM tidak akan meluluskan jika ini tidak selamat pada penduduk Malaysia kan. Jadi kita berharap bahawa vaksin ini dapat membantu negara dan juga masyarakat Malaysia supaya kita dapat menjalani hidup seperti sedia kala. Pada saya mudah aja. Pertama kali kita ambil info kita daripada pihak yang berkenaan, pihak yang ada autoriti. So dalam kes ni kalau kita tengok, kita kena yakin dengan apa yang Kementerian Kesihatan laksanakan. Selama ni pun kita dapat maklumat tentang COVID-19 update ni adalah daripada Kementerian Kesihatan dan tidak ada pun berlakunya penyelewengan maklumat dan sebagainya. So saya rasa sebagai rakyat Malaysia kita kena bertenang, kita kena tengok perkembangan dan kalau kita tengok kan cara Kementerian Kesihatan bekerja pun kita nampak. InsyaAllah perkara ni akan dibuat secara lebih berintegriti demi rakyat dan demi negara kita. Kami tidak menolak dengan saja. Kita tak menolak dengan prejudis. Kita menolak berdasarkan pengalaman. Dan kita adalah pengguna kepada produk tersebut. Tapi kita terima kasih kepada doktor, kepada kementerian yang menyediakan fasiliti kesihatan, memberi rawatan. Kita tidak menafikan peranan mereka. Tapi ada perkara yang mana dalam bentuk produk vaksin ini yang perlu kita lebih teliti dan kita perlu beri pilihan kepada orang ramai untuk membuat pilihan yang bertanggungjawab pada diri mereka. Kami juga tak mahu jadi prejudis. Tak nak terima vaksin yang disediakan? Tak apa. Itu pilihan anda. Manusia dididik untuk berusaha sebaik mungkin mencari kesejahteraan hidup. Yang pro-vaksin pula, jangan sebab mereka yang anti-vaksin, anda perlu sanggah atau kecam. Manakala yang bertanggungjawab, anda perlu laksanakan amanah dengan baik. Jangan jadi macam Pak Pandey, yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Guna akal dan bukan emosi. Untuk itu, saya Midi Saleh, salam hormat, salam ceria. Sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Jangan lupa temu janji anda dalam Topik at 7.